Tahniah kepada Faizah Nur kerana telah menjadi pemenang untuk giveaway dari fail mahkamah yang pertama. Sila DM admin di Instagram paling top untuk tuntutan hadiah. Terima kasih. Sebuah kereta berhenti parking di luar rumah, mahu minta derma katanya. Yang peliknya, nombor plit belakang kereta telah dicabut. Tuan rumah pun keluar setelah ucapan salam diberikan. Tanpa diketahui, pembunuh upahan sebenarnya ada di dalam kereta itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Setelah menyedari ada tetamu yang datang, tuan rumah telah keluar dari rumah dan pergi buka pintu pagar. Tetamu itu ditanya sama ada mahu singgah dahulu ke rumah. Tetamu itu terus menjawab, "Tak apa, sekejap sahaja." Beberapa saat kemudian, seseorang keluar dari dalam kereta yang diparking. Tanpa disangka, 3 das tembakan dilepaskan ke arah tuan rumah. Tembakan itu mengenai dada mangsa. Anak mangsa yang melihat kejadian itu dapat melihat kedua-dua lelaki yang berada di luar rumah masuk semula ke dalam kereta dan terus beredar dari situ. Mangsa yang rebah berlumuran darah telah meninggal dunia. Bedah siasat dijalankan di hospital mendapati terdapat beberapa luka tembakan masuk dan keluar pada tubuh mangsa. Punca kematian disahkan akibat dari kecederaan dan pendarahan di dada hasil tembakan itu. Kenapa mangsa dibunuh? Siasatan polis mendapati terdapat satu konspirasi telah dirancang untuk membunuh mangsa. Mangsa yang merupakan seorang pegawai agama dikatakan kerap kali mengganggu aktiviti sebuah kumpulan ajaran sesat. Kelibat mangsa amat tidak disenangi. Ini kerana mangsa banyak kali menyebarkan keburukan ajaran sesat tersebut. Ketua ajaran sesat itu kemudian merancang satu konspirasi bagi melenyapkan mangsa dari muka bumi ini. Kumpulan tersebut mengatakan, Tuhan arahkan kamu untuk melenyapkan mangsa kerana tidak jalankan tugas dengan adil di sisi Tuhan. Pelbagai cara pada awalnya dirancang, seperti melanggar lari mangsa, menculik mangsa dan meletakkan racun dalam makanan. Tetapi melihatkan lokasi yang tidak sesuai, suspek menegaskan perintah Tuhan kalau boleh disegerakan. Suspek kemudian diberi kebenaran untuk membunuh mangsa dan arahan shot to kill diberikan supaya mangsa dibunuh. Kelibat mangsa kemudian diintai oleh 3 orang rakan suspek. Ketiga-tiga orang rakan suspek ini memantau pergerakan mangsa di rumahnya di Kuantan. Ketiga-tiga rakan suspek ini menaiki kereta yang berlainan dengan kereta yang berhenti di depan pintu pagar rumah mangsa. Mereka ini hanya memerhati dari jauh mangsa ditembak. Polis berjaya menahan ketiga-tiga rakan suspek ini dan mereka dijadikan saksi penting bagi pihak pendakwaan. Ketiga-tiga mereka merupakan saksi-saksi yang diberikan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Kedua-dua suspek yang datang ke rumah mangsa pada hari kejadian ditangkap dan didakwa atas kesalahan membunuh mangsa. Hakim Mahkamah Tinggi menegaskan keterangan dari rakan sejenayah tidak semestinya tidak boleh diterima. Penilaian yang teliti dibuat oleh mahkamah supaya keterangan mereka tidak perjudiskan tertuduh. Mahkamah Tinggi telah memutuskan kedua-dua suspek bersalah dan dihukum gantung sampai mati di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan selepas didapati bersalah membunuh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang JAIP iaitu Ahmad Rafli Abdul Malik 49 tahun. Kedua-dua suspek tersebut adalah Sumustafi Suradi 41 tahun dan Syamsina Abdul Halim 39 tahun dan mereka berdua merupakan pengikut ajaran sesat kepada Harun Mat Saad atau lebih dikenali sebagai Tuan Harun. Pesuruhjaya Kehakiman iaitu Datuk Abdul Karim Abdul Rahman membuat keputusan itu terhadap kedua-dua tertuduh selepas berpuas hati dengan keterangan anak dan isteri mangsa yang mengecam mereka sebagai individu yang menebak mangsa. Kedua-dua tertuduh yang memakai baju t-shirt dan berseluar putih kelihatan bersahaja dan tidak menunjukkan sebarang reaksi semasa mendengar hukuman. Siapakah sebenarnya Tuan Harun ini?
Harun bin Mat Saad dilahirkan pada tahun 1966 di Raub, Pahang. Selepas habis sekolah, Harun menyambung pengajian di Sekolah Pondok Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Beliau memiliki sijil tinggi agama selepas tamat pengajian di Sekolah Pondok Moden Yayasan Islam Kelantan, Kandis, Bacok. Beliau juga pernah digelar Ustaz Harun ketika tinggal di Batu Talam, Raub dan merupakan pengamal perubatan tradisional. Beliau pernah membuka pusat rawatan Islam Ar-Redha di Taman Simpang Kalang, Raub dengan cara mengubati pesakit menggunakan rebusan air dan kapsul ubat diperbuat daripada paku pakis yang hidup pada pokok kelapa sawit. Harun mempunyai 3 orang isteri, 7 orang anak kandung dan seorang anak tiri. Isteri pertama beliau bernama Jawahir binti Zakaria, 50 tahun. Isteri kedua pula bernama Syazlidayu binti Mukhtaruddin, 33 tahun dan isteri ketiga bernama Azida binti Muhammad Zul, 30 tahun. Menurut Harun, dia dan Azida yang merupakan seorang pendidik berasal dari Kampung Panji, Kuala Terengganu itu telah bernikah di Thailand. Namun, tiada dokumen yang dapat mengesahkan pernikahan mereka berdua. Harun dikatakan mempunyai 312 orang pengikut setia yang mempercayai ajarannya. Mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang, muda dan tua, bekerja dan penganggur, berpendidikan tinggi dan tidak. Kelasnya aktif berjalan di Kampung Pandan dan Bukit Ubi, Kuantan dan dihadiri seramai 40 orang tidak kira siang atau malam. Bukan itu sahaja, Harun juga pernah sewa dewan seminar salah satu hotel di Kuantan untuk mengumpulkan semua pengikutnya dari seluruh Malaysia. Tuan Harun bersama isteri dan orang kanannya turut didakwa atas kesalahan konspirasi jenayah tersebut di bawah Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan. Namun, telah dilepaskan dan dibebaskan di akhir perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Pada prosiding mahkamah itu, hakim membebaskan isteri ketiga Harun iaitu Azida Muhammad Zul, pemandu mereka iaitu Syaizral Edi Nizam Syari dan pengikut ajaran itu iaitu Jeffrey Safar daripada tuduhan berkonspirasi melakukan pembunuhan itu pada masa, tarikh dan di tempat yang sama. Harun yang mendakwa dirinya sebagai Tuan Harun juga turut didakwa berkonspirasi. Bagaimanapun, tuduhan itu digugurkan pada 26 Ogos 2016 selepas Harun meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA pada 16 Ogos 2016 akibat masalah pernafasan. Kini, Tuan Harun telah pun menemui Tuhan yang sebenar-benarnya. Barulah dia tersedar siapa Tuhan yang paling benar. Hakim berkata timbul keraguan sama ada wujud persepakatan membunuh Ahmad Rafli antara semua tertuduh kerana semua komunikasi adalah di antara Azida dan saksi pendakwaan ke-14 iaitu Said Azlan Said Abu Bakar atau lebih dikenali sebagai Arab menerusi khidmat pesanan ringkas SMS dan perbualan telefon. Kegagalan untuk memeriksa kewujudan elemen SMS telah menimbulkan keraguan dalam persepakatan seperti yang didakwa Arab bahawa beliau telah menerima arahan daripada Harun yang Tuhan telah mengarahkannya melenyapkan seorang pegawai jaib kerana tidak menjalankan tugasnya dengan adil. Hakim menambah, keterangan Arab juga banyak bergantung kepada kefahamannya berhubung arahan Harun di sebuah hotel di Kuala Lumpur, sedangkan keterangan Azida mendakwa suaminya mengalami masalah pertuturan selepas diserang angin ahmar. Beliau menambah, Azida juga dalam keterangannya mengakui sukar untuk memahami pertuturan Harun sehingga ada masanya terpaksa mengulang kembali atau berkomunikasi secara menulis di atas kertas bagi mendapatkan pengesahan. Hakim menambah lagi, meskipun berada di dalam bilik hotel yang sama semasa Arab menerima arahan daripada Harun, keterangan Azida adalah beliau tidak mendengar Harun ada memberi arahan yang jelas untuk melakukan pembunuhan itu. Keterangan juga menunjukkan Arab telah memberitahu tertuduh keempat iaitu Syaizral Edi Nizam Syari bahawa mereka perlu membuat siasatan pegawai jaib dan selepas tertuduh keempat melayari internet didapati ada 4 nama pegawai jaib. Mangsa adalah salah satu yang dikenal pasti dan nama si mati dipilih sebagai sasaran hukuman bunuh kerana didakwa telah banyak membuat fitnah kepada mereka sebagai sesat tanpa usul periksa. Hakim menambah, cadangan asal untuk melaksanakan rancangan itu adalah melanggar mati Ahmad Rafli. Bagaimanapun, selepas tinjauan di Kuantan, cara itu tidak sesuai yang menyebabkan Arab berkata penggunaan senjata api dibenarkan bagi memastikan arahan Tuhan dilaksanakan segera.
Dalam kes ini, apa yang difahamkan mahkamah ialah apa yang dilafazkan Harun bergantung kepada pemahaman Arab. Daripada keterangan, mahkamah dapati Arab bukan sahaja rakan sejenayah tetapi orang yang merancang segala-galanya sehingga berlaku pembunuhan si mati. Untuk rekod, Arab yang merupakan penyanyi dan komposer yang terkenal dengan lagu Bila Bulan Berwarna Biru telah meninggal dunia pada 12 November 2016 di sebuah hospital swasta di Seremban, Negeri Sembilan akibat serangan jantung. Disebabkan adanya percanggahan siapakah yang memberi arahan supaya membunuh mangsa, kesalahan konspirasi jenayah tidak dapat dibuktikan. Pada April 2018, panel Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Yang Ahmad Arif, Zawawi Saleh, Kamardin Hashim dan Rozariah Bujang memutuskan kedua-dua pengikut ajaran sesat itu iaitu Su Mustafa Suradi dan Syamsina Abdul Rahman bersalah atas kesalahan membunuh. Keputusan Mahkamah Tinggi dikekalkan. Tertuduh cuba menafikan penglibatan dengan mengatakan mereka tiada di tempat kejadian semasa pembunuhan berlaku. Tetapi hujahan tersebut hanyalah penafian dan rekaan semata-mata. Anak mangsa dengan jelas melihat kelibat dua orang tertuduh tersebut ketika tembakan berlaku. Su Mustafa dan Syamsina juga cuba menafikan mereka mempunyai niat bersama untuk melakukan pembunuhan. Tetapi hujahan mereka berdua ditolak hakim. Perancangan sudah diatur rapi oleh tertuduh untuk membunuh mangsa. Keterangan dari rakan tertuduh dan perbualan telefon dijadikan bukti penglibatan. Apabila tindakan jenayah dilakukan oleh beberapa orang demi niat bersama semua orang, setiap orang tersebut bertanggungjawab atas perbuatan itu dengan cara yang sama seolah-olah perbuatan itu dilakukan olehnya sahaja, merujuk kepada Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Pada November 2018, panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Ketua Hakim Negara ketika itu Yang Ahmad Arif, Richard Malanjum telah memutuskan tertuduh bersalah membunuh mangsa. Tuduhan berlakunya konspirasi jenayah digugurkan disebabkan ketua ajaran sesat itu telah meninggal dunia. Kedua-dua tertuduh kekal bersalah dan hukuman gantung sampai mati dikekalkan. Dalam kes ini, sebenarnya ada 3 orang suspek yang berada dalam kereta yang berhenti di depan rumah mangsa. Suspek yang memberi salam semasa tiba di depan pintu pagar rumah mangsa dipercayai masih bebas. Kejadian menyayat hati ini berlaku pada November 2013 di kawasan perumahan di rumah bernombor 7 Lorong IM 2/29 Bandar Indra Mahkota 2, Kuantan, Pahang pada jam 1.50 petang pada 10 November 2013. Sehari sebelum kejadian, kerana curiga kereta tertuduh parking di sebelah rumah, jiran mangsa sempat mengetuk cermin kereta mereka. Jiran mangsa bertanya, tengah tunggu siapa? Tertuduh menjawab, nak tunggu kawan. Ketika inilah, muka tertuduh termasuklah pembunuh upahan dapat dilihat dengan jelas. Ketika sesi kawat cam tidak sampai sebulan selepas kejadian, saksi dapat mengecam wajah tertuduh dengan cepat. Peguam bela berhujah sepatutnya tertuduh tidak dapat dicam dengan sebegitu pantas kerana dikatakan memakai topi sudu ketika menembak mangsa. Hujahan tersebut ditolak hakim mahkamah. Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes Syamsina Abdul Halim lawan pendakwa raya dan satu lagi rayuan 2018 4 MLJ 734 Mahkamah Rayuan Putrajaya.